Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi ini adalah taklimat 1 bagi latihan industri untuk sesi Disember 2020. Okey. Okey. So internship, your first step to build your career lah. Jadi para pelajar sangat-sangat digalakkan untuk mencari tempat LI yang betul-betul bersesuaian. Okey, sebab katalah kamu nak kerja nanti, bila kamu di interview, one of the question dia akan tanyalah apa yang kamu buat sewaktu kamu LI. Jadi kalau kamu tak mencari tempat LI yang betul-betul dapat mengasah bakat kamu, nak cerita pun susah lah. Okey. Jadi cari tempat LI yang betul-betul boleh tajamkan kemahiran kamu, okey, bagi kamu belajar benda baru. Jadi bila kamu bercerita dengan company tu, dia jadi excited lah, dan dia akan nampak lah yang kamu ni seorang yang dependable. Alright? Independable. Okay, so untuk latihan industri sesi Disember 2020, tempoh latihan industri adalah 25 Januari sehingga 13 Jun 2021, which is 20 weeks. Okay. Dan di dalam tempoh ini akan ada pensyarah yang akan datang memantau. Okay. Kita tak tahu lagi sama ada dia akan datang memantau di company kamu ataupun kita akan buat secara online, bergantung pada keadaan semasa. Okay. Jadi tempoh untuk pensyarah pemantau datang adalah pada 14 Jun sehingga 27 Jun. Okay. Ini nanti PLIJ, pegawai latihan industri jabatan kamu akan informkan lah. Okay. Alright, kelayakan yang kamu perlu sebelum kamu boleh LI. Yang pertama, kamu dah daftar kursus latihan industri di UT 40110. And then sewaktu semester 5, kamu punya kedudukan baik ataupun kedudukan bersyarat. Okay. Sebelum kamu LI juga, semester terakhir tersebut hendaklah semua kursus telah pun diambil. Tak ada subjek carry, tak ambil lagi ke apa benda. Okay. Semua telah diambil dan lulus. Okay. Pelajar juga hendaklah dilindungi insurans. Okay, untuk pengetahuan kamu, pelajar politeknik, kamu dilindungi oleh insurans berkelompok daripada semester 1 sehingga kamu semester 6. Okay, jadi katalah kamu LI sem depan, which is Disember 2020, waktu tu kamu semester 7. Jadi kamu tidak dilindungi oleh insurans. Okay. Jadi bagi semester pelajar yang sem depan, waktu DLI tu semester 7 dan ke atas, kamu perlu pergi ke HEP untuk renew insurans kamu. Okay. Alright. Kelayakan seterusnya adalah memenuhi arahan lain yang ditetapkan oleh Politeknik lah. Okay. LI Industrial Training di UT 40110, ini kod kita. Okay. Jadi tempoh LI adalah 20 minggu dan kredit adalah 10. Okey, apa yang kita nak kamu dapat daripada LI? Okay, learning outcome. The first one is that you can apply related knowledge and skills at the workplace. Jadi apa yang kamu belajar di Politeknik ni sebenarnya surface je. Okay, jadi kita nak you apply apa yang kamu belajar tu, campur dengan apa yang kamu akan belajar dekat tempat LI kamu nantilah. Alright. And then kita nak you communicate effectively with others. Jadi bila kamu dekat LI, kamu tak boleh bekerja bersendirian. Okay, bila kamu LI, kamu kena pandai mencari kerja. Okay, kalau orang tak bagi kerja, jangan duduk main game. Itu bukan kerja lah. Okay, bila kamu tengah LI, kamu kena proaktif. Jadi kamu kena communicate. Tanya dekat sini ada kerja tak bang? Boleh saya tahu macam ni tak? Okay, kamu jangan tunggu kerja datang, kamu cari kerja. Okay, itu adalah cara untuk kamu dapat knowledge sewaktu LI. Alright. Okay, bila you dah communicate, and then you automatically akan practice social skills and teamwork. Kat situ nanti kamu belajar lah. Kamu akan jumpa lah politik kerja tu macam mana. Okay, kamu akan belajar macam mana kamu nak communicate, kamu nak bersosial dengan mungkin rakan kerja yang lebih tua daripada kamu. Okay. Nombor 4, professionally and ethically comply with policies. Jadi setiap company, kilang ke apa ke, ada peraturan masing-masing. Okay. Ada tata kerja, ada cara berpakaian untuk pergi ke kerja. Jadi kamu kena ikutlah benda-benda tu. Okay. Dan yang kelima, apa yang kami nak daripada dapatan LI, you can explain the task assigned.
Okay, jadi waktu kamu LI, ada supervisor dekat company tersebut dan selalunya supervisor akan bagi task lah. Okay, ada syarikat-syarikat yang mana every 1 week, every 2 weeks kamu akan kena present dekat dia punya manager. Okay, jadi benda ni akan secara tidak langsung develop kamu punya presentation skill. Okay. Okey, pemberat penilaian, jadi markah akan diberikan oleh dua pihak. Okey, yang pertama adalah penilaian daripada industri which is 60% dan yang kedua adalah penilaian daripada politeknik, okey, 40%. Okey. Okey, jadi penilaian ni industri akan buat isi 2 appendix dan pensyarah pemantau 1 appendix dan politeknik masing-masing ada 2 appendix. Okey. Okey, tempat LI yang macam mana nak cari? Tak kisah dekat sektor swasta ke, sektor awam ke. Okey, yang penting kena dengan bidang. Kalau kamu mekatronik, carilah tempat yang betul-betul ada mekatronik. Okey, kalau kamu pure mechanical, cari tempat yang pure mechanical. Okey, janganlah kamu pure mechanical, kamu pergi cari tempat yang buat programming. Tak pernah belajar programming, tiba-tiba LI cari tempat programming. Okey. So skill yang kamu develop, yang kamu belajar, welding semua tu dekat poli, kamu tak aplikasikan dekat LI. Macam bercanggah lah. Right, sesuai dengan skop kerja yang dicadangkan oleh ketua program. Jadi kita ada bekalkan nanti borang skop kerja mengikut kursus masing-masing. Okay? Jadi kat dalam tu adalah list. Okay? Skop kerja yang kamu sepatutnya buat, yang kamu boleh buat waktu kamu LI. Right? Cari tempat yang kena dengan bidang lah, senang cerita. Cara memohon tempat LI. Okey. Jadi permohonan ni cara dia banyaklah. Ada yang selalunya secara rasmi kita akan buat secara email. Okay, kita akan email ke organisasi. Okay, ataupun pelajar boleh juga call dulu organisasi, tanya ada tak terima pelajar LI. Okay, tapi bila call tu beradab lah. Gunakan tata bicara yang betul lah. Okay, janganlah call terus tanya you ada ambil pelajar LI tak lah. Okay, bagilah salam dulu, perkenalkan diri, daripada mana, pelajar apa. Lepas tu baru masuk dekat isi. Saya nak tanyalah company tuan ada tak mencari pelajar untuk intern pada sekian-sekian tarikh. Okay, kalau dia kata oh ada tapi nanti kamu hantar resume dekat sekian-sekian email. Okay, so nanti kamu hantarlah. Okay, tak ada masalah pun. Alright, boleh juga kamu semak senarai organisasi latihan industri yang pernah diguna pakai oleh senior-senior kamu. Okay, semak di SPMP lah. Okay, jadi ini adalah semakan sahaja. Nak mohon nanti kamu kena deal sendiri dengan company. Okay, dekat semakan tu, dekat list tu mungkin ada email, mungkin ada nombor telefon. Okay, jadi call lah sendiri. Okay, ni semua usaha sendirilah. Okay. Alright, so sebelum mohon dapatkan maklumat berkaitan organisasi. Okay, sebab apa kita nak tahu latar belakang organisasi ni? Kadang-kadang nama macam mekatronik. Okay, katalah nama dia automation. Okay, automation Sdn Bhd. Nama macam ada mekatronik, tapi bila kamu tengok job scope dia, sebenarnya dia lebih kepada provide parts untuk automation machine. Contoh, okay, mungkin parts tu rupanya lebih kepada mechanical. So kalau you intern dekat situ, you buat machining instead of you buat mechatronic punya things. So study dulu background company, jangan main minta aje. Okay. Okey, apa yang kamu perlu hantar kepada company untuk memohon? Surat permohonan rasmi. Surat permohonan rasmi ni kamu boleh generate di dalam SPMP nanti. Okey, setelah disahkan oleh PA dan PLIJ. Okey, akan ada surat permohonan rasmi, letterhead atas tu ada letterhead poli, bawah tu adalah bagi tahu perakuan nama kamu, nombor matrik kamu, kamu adalah pelajar yang tengah mencari LI. Okey. Selain daripada itu, kamu juga perlu mengemukakan resume. Okey, borang jawapan untuk diisi oleh company dan juga skop kerja mengikut kursus. Okey. Jadi antara empat ni, company sepatutnya menghantar balik borang jawapan dan skop kerja. Jadi sama ada company terima atau tak terima, dia akan hantar balik borang jawapan. Okey. Kalau dia terima, dia akan hantar sekali dengan skop kerja. So dekat situ baru kita boleh tahu, oh you akan
LI sekian-sekian bidang, ini skop you bila you LI. Okay, sebab kita tak nak kamu lari daripada bidang bila kamu LI. Okay, rugilah belajar. Okay, jadi sebelum kamu ke latihan industri juga, borang-borang ini perlu diberikan kepada PLIJ lah. Okay, borang pendaftaran kursus, resume, perakuan lepas tanggung dan perakuan aku janji. Kesemua ini boleh didapati di dalam SPMP. Okay, resume ikut template sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Okey, lepas persediaan selepas mohon, katalah kamu dah mohon dekat satu company. Okey, jadi prepare lah. Kadang-kadang ada company yang panggil untuk IV ataupun interview. Okey, lagi satu, katalah kamu dah mohon, dalam masa sebulan tak dapat jawapan, follow up balik company tu. Call company tu, tanya, hari tu saya ada hantar permohonan sekian-sekian tarikh, boleh saya tahu tak macam mana keputusan? Okey, jangan diam lah. Kamu cari company. Kadang-kadang company saja je dia nak test, tengok kamu nak tak nak intern kat situ. Okay, so after 1 month, okay, 3 weeks ke apa ke, call balik, tanya. Sebab kalau dia kata tak berjaya, kamu akan proceed dengan cari syarikat lain. Okay. Okay, jika pelajar menerima borang jawapan, katalah company dia hantar borang jawapan tidak terus kepada UPLI, Uni LI. Okay, dia hantar kepada kamu dulu. Jadi kamu akan diminta untuk hantar ke UPLI lah dengan keadaan yang segera. Okay, ataupun ni lah, boleh tanya dengan PLIJ macam mana nak email ke apa ke dulu. Okay, supaya PLIJ boleh masukkan dalam data dulu. But still, hard copy tu nak lah. Okay, peringatan, pelajar tidak dibenarkan memohon lebih dari satu tempat latihan. Okay, sebab kita tak nak ada kes dia hantar dekat lebih daripada satu. Okay, dia hantar 2, jadi dua-dua tu terima. Dan bila dua-dua tu terima, sepatutnya kamu kena tolak salah satu. Tapi company tu tak nak. Company tu kata you dah mohon, so you kena kerja lah, you kena LI dekat sini sebab kita dah terima. Jadi dia terikat lah, dua-dua tak nak lepaskan. Kita tak nak macam tu. Jadi itu yang saya kata, tata cara dia minta dekat company within 3 weeks or 1 month, follow up balik kalau dia tak ada bagi tahu apa-apa. Okay, lepas tu you can proceed lah cari company lain. Okay. Alright, pelajar yang mendapat tawaran ni, katalah you buat lebih daripada satu company, so you kena buat surat rasmi pembatalan kepada company tersebut. Ini yang saya cakap tadi, kes tu dia dah buat tapi company tu still berdegil tak nak. Okay, itulah. So benda tu terikat, dia jadi agak panjang dan agak berat lah. Okay, dan melibatkan banyak pihak lah, termasuk pengurusan politeknik juga. Kita tak nak macam tu lah. Okay, ini adalah borang pendaftaran khusus LI yang kamu perlu hantar sebelum kamu LI. Okay, jadi kalau tengok dekat atas tu nama kamu, and then kita kena dapatkan sokongan daripada PA, dan bawah sekali tu nanti lepas hantar ke PLIJ lah, PLIJ akan isi. Okay, sebab ini adalah sekarang ni kita dalam musim pandemik. Okay, jadi nanti kita akan update semula macam mana penghantaran borang ni, sebab sokongan penasihat akademik tu kan, mungkin kita akan minta you guys isi atas saja, nanti submit. Okay, kita akan bagi tahu nantilah. Okay, ni adalah aku janji pelajar. Okay, nama kamu dan saksi. Okay, ada lagi satu sebenarnya ni. Okay, kalau tengok tu perakuan lepas tanggung. Okay, yang mana borang perakuan lepas tanggung ni, yang ketiga ni. Okay, ini ada tanda tangan ibu bapa ataupun penjaga kamu. Okay, nanti kita akan bagi tahulah ketiga-tiga borang ni macam mana nak dihantar. Okay. Okey, tarikh mula memohon sepatutnya bermula 13 September sehingga 30 November. Jadi sekarang kita dekat in between. Okey, dah boleh mula carilah. Okey. Okey, memohon sampai 30 November. Kalau exceed daripada tarikh tersebut, beberapa tindakan akan dilakukan oleh unit LI lah. Okey. Selepas 14 kita akan bagi surat peringatan, and then surat amaran, surat mentahir, tunjuk sebab dan sebagainya. Jadi benda ni leceh lah. Okey. Dia akan menyukarkan banyak pihak.
Jadi cadangan saya supaya ikut tarikh ni. Okey, cuba dapatkan tempat LI sebelum 30 November 2020. Okey, ini adalah nombor telefon unit LI PNS. Okey. Jadi kalau ada isu berbangkit, boleh telefon terus ke unit LI. Dan ini adalah senarai pegawai lihatan industri jabatan lah, PLIJ masing-masing. Okey. Dan saya rasa kamu pun kenal dah ni. Okey, apa-apa akan diinform di dalam ni lah. Okey, itu saja untuk taklimat 1. Jadi yang kamu perlu tahu, yang pertama, kamu perlu ada borang perakuan lepas tanggung, borang aku janji dan borang pendaftaran. Okey, untuk dihantar ke PLIJ, termasuk resume. Itu yang untuk dihantar kepada PLIJ. Yang kedua, untuk memohon kepada company, perlu ada surat permohonan rasmi, ada letterhead PNS, okey, resume, borang jawapan dan juga skop kerja. Okey, ingat dalam 3 minggu atau sebulan selepas hantar kepada company, follow up balik kalau company tak bagi apa-apa feedback. Okey, terima kasih. Itu saja untuk taklimat 1. Assalamualaikum.